Assalamualaikum Haliza Abdul Aziz, Masya Allah. Nur Alis. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siti Zabeda, salam 9 Zulhijjah, bukan 10 Zulhijjah. Atika Rahmat, Sutra Hati, Suraya Husin, Nurianti Wu, Siti Aisyah, terima kasih 50 stars. Syarifah Fatihah, Diana Ahyad, terima kasih 100 stars. Zainab Hamid Nazatul Naina, Siti Aisyah. Bakar Rose Ramli, Azizah Atan, terima kasih 100 stars. Siti Raziah binti Yaakob, Mahdia Agil, Mizyani Afnan Ahsan, Pekaba Mahfuzah Mahazir, Khairul Shifa 100 stars, thank you. Atun Ayub, Rukiah Jusuh, Azizatiun Aziz, Masya Allah. Junaidah Musa, terima kasih 1000 stars. Biar betul ni, Masya Allah, tabarakallah. Semoga mengalir pahala di 9 Zulhijjah, amin. Untuk semua kesayangannya, amin. Sally Tasmin, Puan Natasha, terima kasih 30 stars. Dilanim Ibrahim, Siti Aminah Sarijo, Zaidah Zeki, Ade Izan, ya salam 9 Zulhijjah, amin. Faridah Anum Tajuddin, Naamah Syari Maznah Muda, Nuridah Muhammad Nur. Ali Kamarudin is watching, alhamdulillah, terima kasih 50 stars. Siti Zabeda, Mahar Zita Ismail, Cik Nurliah, Ensyah Kardiman, ya selamat berpuasa yang berpuasa. Nur Aini Said, Rozaya Razali, Khabak Baik, di online lah tahzan, apa tu? Juwita Ismail, Nur Azrina Musa, thank you 50 stars. Rosidah Marjan, Rosidah Zainab Osman, Farhana Sobri, Masitah Ahmad, Nur Aisyah Haji Bakar, Norila Sulaiman, Tokma, Cahaya Hajar Mardiah. Bertambah-tambah nama Cahaya ni. Saidah Muhammad, Rodiah Syarif. Sebenarnya esok rasa tarikh amat sedih. Masya Allah, Masya Allah. Semoga syurga tempatnya Cik Rodiah. Ludiawati Nazir, Rukiah Jusuh. Saya bersiaran di TV Al-Hijrah hari Ahad, bukan hari Sabtu. Nur Hayati Karim, 75 stars, thank you. Sarimah Imran, Zen Pamribawian, Zai Ahmad, Rahimah Harun, Zanariah Abdul Ghani, Farhana Sobri, Ifah Umar, Siti Rofiah Badrun, Zuraini Harun Aini, Nasuhana Syahrina Muhammad Nur, 99 stars, thank you. Faridah Wanda, Fauzia Khairulina, Rohina Latif, Nurizan Hasan, Khadijah Sakariuf, 75 stars, thank you. Yasmin Yaakob, Jamilah Abdul Malik, Kak Jamie, I miss you. Why you senyap-senyap? Kak Jamie, cucu sihat ke? Fatimah Omar, Nur Hayati Mahbub, Rosnani, Fazila Syamimi Zulkifli, Nora Kartini Rosli, Juriah Sirun, Siti Nur Majid, Linda Kicik, 200 stars. Ala kulli hal, alhamdulillah. Jamilah Bacok Sikin Keten, 50 stars. Siti Atikah Tukimin, Fazlina Sa'ad, Nurliyah Wati Razali, Maziah Abu Junaim. Semput ni. Altamis Furuqan dah Ustazah sebut. Suria Sulaiman nak sebut lagi.
Okey, sahabat-sahabat, kita pun dah lebih 7 suku ni. So kita kena start insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Kita mulakan dengan Ummul Kitab insya-Allah. Semoga Fatihah ini insya-Allah. Fatihah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatihah ini menjadi kebaikan untuk kita yang hidup, begitu juga untuk yang telah meninggal dunia. Sahabat-sahabat, ada orang yang terkenang-kenang, contohnya Cik Rodiah kita. Besok adalah tarikh kematian suaminya, 30 tahun dulu sebenarnya, Masya Allah. Ketabahan mereka, kekuatan mereka meneruskan hidup sebenarnya adalah cerita-cerita dalam La Tahzan dan boleh menjadi contoh untuk kita meneruskan kehidupan. Semoga sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang sedang berduka Allah gembirakan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Setiap kali jatuh sebenarnya Allah sedang mengajar untuk kita bangkit. Di sana ada satu musuh yang mengintai-ngintai untuk kita terus terjatuh. Bahkan ke dalam kawah yang sangat besar, itulah api neraka menemankan sang iblis. Namun kita bukan. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Amin. Maka teruslah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita tak mengapa Rosna binti Umar, maaf Ustazah saya tak pandai nak bagi star. Bagus juga tu, bagi je star macam tu. Ada 3 star daripada Rosna binti Umar. Alhamdulillah. Pagi-pagi sayu kan sahabat-sahabat, ada surau masjid, dah makin faham kita kesan daripada majlis ilmu. Dulu-dulu orang pelik pasal apa 9 Zulhijjah pagi belum raya lagi dah ada takbir. Lah ni insya-Allah Allah beri faham kan, inilah pentingnya Allah angkat darjat orang-orang yang berilmu. Syaratnya kita beramal akan ilmu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan kawan-kawan adik ipar Maria masih dalam ICU. Ya, saya dengar beberapa kisah minta tolong doakan keluarganya, sahabat handai, jiran tetangganya dalam kritikal dan sebagainya. Fasa-fasa kita nak sambut Idul Adha ni kan, yang sepatutnya Idul Adha ni jauh lebih kita raikan dengan penuh keterujaan berbanding Idul Fitri. Tapi ada orang yang tak rasa pun nak Idul Adha ni. Kenapa rasa macam syok sangat? Jawapannya sebab di dalamnya ada ibadah yang sangat besar disyariatkan oleh Allah. Bermula daripada Nabi Ibrahim AS, itulah korban. Korban yang boleh mengqaribkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah kena faham ni perkara-perkara macam ni. Sekejap Ustazah sentuh satu isu yang lagi nak tiba hari raya korban ni lagi macam-macam. Okey, bukan pandangan daripada para mufti, minta maaf, daripada pandangan orang-orang yang belum reti. So hari ni kita bagi reti lagi insya-Allah dengan izin Allah. Mulakan dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya betul, sebut nama masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir Jamilah baca, kita betulkan spelling, bukan tadbir tapi takbir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maria mendengar latahzan dalam kereta on the way balik kampung. Semoga perjalanan barakah, selamat sampai, memberi kebahagiaan kepada keluarga insya-Allah. Cek khabar siapa lagi yang dalam perjalanan balik kampung. Saya Maria dalam perjalanan balik kampung dari Keramat KL ke contoh macam tu. So saya nak tahu juga hampa daripada mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, Mak Suzunaizah pun ada masalah, tak dengar. Saya pun tak dapat nak menolong sebab semuanya memang dah kuat. Everything dah okay. Saya tak pandai nak adjust saya punya iPad ni macam mana. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah sahabat-sahabat. Siapa yang dalam perjalanan balik kampung, tolong Wan Fazidah, terima kasih 150 stars. Saya dari mana, balik kampung ke mana? Sebab kabarnya semalam ada yang sangkut nak balik ke Pantai Timur, Kelantan sampai 25 jam. 25 jam melebihi sehari semalam sahabat. Ya Allah, itulah Idul Adha lebih seolah-olahnya lebih diraikan oleh orang-orang Pantai Timur. Jadi sekarang ni apa ada pada subhanallah, apa ada pada Idul Adha. Subhanallah sahabat-sahabat, kalau kita memahami 1 hingga 9 Zulhijjah yang dijanjikan dengan limpahan gandaan pahala dari Allah. Kalau kita faham bermula 10 Zulhijjah ada ibadah korban, sambung hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kita takkan lepaskan peluang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan lepaskan peluang. Dan yang masuk ibadah korban khususnya, semoga ibadah korban yang mula akan disembelih bermula esok hari. Kalau tak esok 11, kalau tak 11 12, kalau tak 12 13 Zulhijjah. Maka sebanyak mana lembu dan tanduk-tanduk binatang itu, lembu, sebanyak mana bulu tanduk binatang itu, sebanyak itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah gugurkan dosa-dosamu seiring dengan jatuhnya darah ketika melempah ke tanah. Inilah penyembelihan yang ada. Agama lain memandang agama Islam ni sebagai zalim. Jadi sensitif kalau besok kita mula share gambar-gambar yang sembelih lembu keluar darah. Facebook akan reject. Biasanya lah sahabat-sahabat Facebook akan reject. Kononnya itu zalim pada agama lain. Zalim yang macam mana? Ibadah yang macam mana? Tengok macam mana Islam mengajar adab-adabnya ketika nak menyembelih. Pisau jenis yang macam mana, macam mana cara untuk kita menjaga hati binatang korban. Menjaga hati you, faham yang maksud? Itu sebab kadang kita nampak air mata lembu jatuh, betul ke lembu ni menangis? Kadang kita nampak dia ketak tubuh, dah hampir asah pisau depan dia apa siapa? Kan, subhanallah sahabat-sahabat. Tak sepatutnya kita begitu. Jadi kita kena faham besok siapa-siapa yang tumbangkan lembu, janganlah macam kita nak bermusuh dengan apa. Minta dengan Allah subhanallah supaya dipermudahkan lembu kita ni tidak liar contoh. Dan bila nampak dia bukan liar, dia takut sebenarnya. Yalah, takut orang ramai-ramai kan, kerumun dia. So jangan kita macam brutal sangatlah, ganas sangatlah. Lembu tu sebenarnya pasrah dah sahabat menjadi binatang korban pada tahun ni. Lembu ke kambing ke. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak masuk korban pada tahun ini, berazamlah sayang-sayang sekalian. Ustazah mengajak dengan penuh keikhlasan hati. Tak percaya, belahlah dada, keluarkan hatiku. Jiwa, insya-Allah. Betapa dah banyak tahun dah Ustazah mengajar. Alhamdulillah yang terus dapat ilmu ni dia amal. Subhanallah, dapat tips ni dia amal. Dah beberapa tahun. Bahkan bukan dia seorang masuk korban, tapi seluruh keluarga. Orang kaya follow, orang miskin follow sahabat. Sebab Ustazah bukan orang kaya, tapi Ustazah memulakannya dengan tips yang Ustazah, aku nak buatlah macam ni.
Akhirnya Allah izin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah izin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Yakni bermula hari ini ataupun besok. Kita kira daripada hari ini sampai kepada Zulhijjah tahun depan. Kita menabung sehari RM1. Istiqamah. Sehari RM1, letak je tabung apa? Tabung tin susu, tin biskut, letak depan pintu. Hari-hari kita akan keluar. Kalau kita tak keluar bawa kereta ke mana-mana, kita akan menyapu sampah ke, kita akan sidai kain. Kat depan pintu tempat yang hari-hari kita akan nampak tulis besar-besar tabung korban. Hang masuk RM1, RM1, sia. Masuk dalam tu. Bayangkan Zulhijjah tahun depan sudah ada RM360. Contoh, kita hitung purata RM350. Atau masuk RM2. RM2 tiap-tiap hari non-stop. Tahun depan dah ada RM700. Sahabat dirahmati Allah, apa pentingnya sehari RM1? Kita dapat masuk korban yang harganya antara RM300 ke RM400. Ya, tak dapat di tempat kita. Mungkin yang diadakan di luar negara, macam Ustazah buat di Kemboja. Sebab apa murah? Sebab lembunya kecil, lembu yang dipelihara oleh orang-orang kampung sahaja. Dia bukan macam pellet macam kita dah ada sumber vitamin khas untuk lembu, untuk mempercepatkan besarnya, kan? Bukan. Dia hanya makan rumput-rumput sahaja. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita masuk RM2 setiap hari, insya-Allah tahun depan after 1 year, kita confirm dapat masuk lembu yang harga antara RM700 ke RM900 satu bahagian. Memang harga lembu di tempat kita mahal. Nak masuk dekat Indonesia, lembu mahal, lebih kurang harga kat Malaysia. Jadi kat mana-mana tu kita boleh plan ibadah kita, sahabat. Please, sahabat La Tahzan, anda buat. Jangan letak dekat bawah katil yang kita tak nampak. Letak kat depan pintu. Oh pocot mak kau, hari ni mak tak masuk lagi RM1. Adik nak ambil RM1, tolong masukkan dalam tabung mak tu. Sampai satu keluarga perasan. Oh, mak ni kalau mak lupa, hari ni mak langsung tak keluar. Mak just stay at home. Tak keluar, tengok Korea, tengok Hindustan, kan? Contoh, sahabat-sahabat, kan? Duduk kat rumah. So, anak, mak, hari ni mak tak masukkan lagi RM1 dalam tabung. Sebab mak kan tak keluar pintu langsung. Mak tiba-tiba jadi solehah hari ni. Mak masuk. Oh, iyalah mak terlupa. Makasih sayang, ingatkan mak. Maka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ambil duit RM1 dalam dompet, suruh anak kita masukkan. Sampai roh nak berkorban setiap tahun tu, seluruh keluarga kita tahu. Anak-anak dah remaja, lah remeh aku mak aku ni, sehari RM1, sehari RM1. Biar pi dia perimah. Biar pi dia perimah. Memang nak bagi dia perimas sebab supaya mereka lekat dalam otak kita ni. Subhanallah. Itu sahabat, kita pasti mampu. So Ustazah faham kalau dah Zulhijjah kita tak mampu. Kenapa kita jadi tak mampu? Sebab kita ada kepentingan-kepentingan lain dalam hidup. Lagilah harga minyak masak sudah hampir RM50 satu botol. Kan? Kita memang tak mampu. Ustazah, korban penting ke minyak masak penting? Kalau saya korban, saya seorang je dapat pahala, Ustazah. Kalau saya tak beli minyak masak, kan satu keluarga saya tak makan. Penting apa yang ada di rumahmu. Penting kalau ada anak tiba-tiba masuk hospital, doktor kata ni duit klinik saja perlu RM300. Kita nak masuk korban lagi ke? Sudah pasti kesihatan anak keluarga lebih penting. Sebab itu Ustazah kata, sahabat, kita istiqamah tiap hari. Tiap hari kita tu tak sampai bulan Zulhijjah, tiba-tiba Allah matikan kita. Ibarat walaupun ibadah ni setahun sekali, Allah pandang roh kita ni, Allah syariatkan korban setahun sekali. Tapi hari-hari kita teringat akan ibadah tu. Kan aku rasa macam kalau aku tak buat, ruginya aku hari-hari. Ini kamu akan merasa kamu. Jarang-jarang saya sebut kamu. Ini kamu ni dah melampau-lampau dah kamu ni. Kamu jangan tak buat. Kamu kena ada satu tabung setiap orang. Walaupun kamu orang kaya, kau punya kaya. Sebab kita ni sahabat punya nafsu. Bila dah dekat nak Zulhijjah nanti, mulalah iblis datangkan kemacam-macaman dalam kepala kita ni.
Itu lagi penting. Korban ni sunat muakkad je. Buat. Kenapa Ustazah Zai geram? Buat ni. Kenapa suruh buat? Sebab dah ramai yang buat. Terima kasih Ustazah. Tahun ni akak dapat masuk 7 orang sekeluarga dapat beli seekor lembu. Wow, teranya akak. Hebatnya, kayanya. Bukan masalah kaya Ustazah. Dulu-dulu ada satu je tabung korban kat rumah akak. Sekarang akak ada, suami akak ada, anak-anak akak 5 orang ada. Ya Allah Ustazah, terima kasih bagi saranan macam tu beberapa tahun lepas. Mulanya akak seorang je tiap tahun masuk korban. Okay? Sekarang Ustazah akak beli seekor lembu untuk 7 orang kami sekeluarga. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita start, sahabat-sahabat. Kita start. Kalau kita tak start, kita tak dapat rasa lazat dan nikmatnya dalam ibadat. Kita akan rasa benda tu penat. Kenapa? Penat cari duit nak kena beli lembu lah pula. Apa kes? Kan? Kesian kita sebab kita tak faham. Jadi kalau kita kempen benda macam ni, bagi faham, kemudian kita belajar lagi apa fadilat kelebihan. So, korban tu apa? Hanya bila berlakunya sembelihan ke atas binatang-binatang yang telah disyariatkan. Sahabat, contoh Muzayyanah Abdullah masuk satu bahagian lembu daripada 7 bahagian lembu. Okay, sembelih binatang bermakna Muzayyanah Abdullah dengan niat korbannya pada tahun itu sebaik binatangnya disembelih, dah berlaku pelaksanaan korban. Tetapi sekarang kan ada isu, Ustazah saya masuk korban tahun ni, Alhamdulillah. Wah, Kak masuk dekat mana korban? Kita bukan nak isu lembu mahal ke lembu murah kat mana. Tak payah gaduhkan benda tu. Tahniah Kak, moga-moga korban akak diterima Allah. Saja nak sembang, akak masuk korban kat mana? Kat rumah saya Ustazah. Korban sekarang kat rumah-rumah kita ni memang mahal sebab lembu mahal. Berapa Kak satu bahagian? 700, 800, 900? Sebab Ustazah dah tahu dah itu harga dia. Taklah Ustazah, RM30. What? RM30? Saya tak faham dah sahabat. Lepas tu dia kata, oh kita orang ni Ustazah ada grup ngaji, kita orang share-share RM30 sampailah dapat RM900. Kita orang masuk korban sama-sama. Sahabat, itu bukan korban. Saya ulang, itu bukan korban. Jangan melatah dulu, jangan marah dulu, sabar, jangan marah dulu. Ni tak setuju dengan pendapat ni, tak boleh tutup. Jangan macam tu, relax. Kan? Macam-macam pendapat. Jadi, mana mungkin nak berlaku sembelihan atas nama kita seorang. Kalau kita kumpul banyak-banyak RM30, okey. Dia pergi daftar korban dekat Ustaz Azwan contoh, tiba-tiba dia daftar nama grup ngaji Ustazah Zai. Ustaz Azwan pun akan tanya, okey Kak, saya terima duit akak ni, duit korban, tapi nak bubuh atas nama siapa? Bubuh atas nama grup ngaji Ustazah Zai lah Ustaz Azwan. Lepas tu, kita nak nama individu. Contoh, bubuh nama Muzayyanah Abdullah. Muzayyanah Abdullah akan niatkan pahala korban ini untuk semua yang infak RM30 tadi. So, kita dapat pahala sedekah korban. Itu betul. Tapi kalau kita kata kita masuk korban, kira satu bahagian atas nama kita, itu tak betul. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tak berlaku korban kalau tak seperti harga yang diakadkan. Akad ni satu bahagian itu untuk lembu sekecil ini di tempat sekian RM350. Akak setuju nak masuk? Ya, setuju. Okey, di tempat ni satu bahagian lembu RM900. Akak setuju? Setuju. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu akad yang telah dipersetujui. Jadi bukan sikit-sikit akhirnya penyembelihan lembu itu atas nama siapa. Yes, kita dapat pahala sedekah. Sebab kita tahu kat sana ada orang susah. Macam semalam Ustazah, sahabat saya Ustazah Asma Husin masuk dalam grup. Dia nak buat korban dekat Kuala Krai, Kelantan. Banyak asnaf kat sana. Beli seekor lembu, harga RM750 satu bahagian. Ada 4 lagi yang tak terbeli ni. Ada siapa-siapa nak beli, bagi tahu kat mak ya. Dia kata sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah pun sebut, ini kalau tak ada juga macam mana penganjur nak bayar seekor lembu ni. So kalau kes-kes macam tu, tak salah kalau Ustazah Zai nak war-warkan, okey siapa nak sedekah supaya cukup beli seekor lembu ni untuk kawasan asnaf tu. Yang macam ni pun Ustazah buat juga. Tapi kita tak boleh claim atas nama kita selesai ibadah korban tersebut.
So, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang tanya, Ustazah, boleh tak saya masuk satu bahagian sini? Lepas tu Ustaz ngaji saya pula kempen korban Palestin. Lepas tu ada Ustaz kat rumah saya ni pula suruh masuk. Peninglah saya. Jadi saya masuk 7 bahagian Ustazah di tempat yang berbeza-beza. Tak salah. Allah tahu nawaitu kita, sahabat. Okay? Tapi betulkan niat kita. Jangan sebab Kang Ustaz tu kecil hati pula kita. Tak ada, kalau orang faham, tak ada istilah-istilah kecil-kecil hati. Kita nak beribadah, kita yang kena buat. Sahabat, please lah, kalau kita sama-sama faham, Ustazah Zai selalu cakap, ku faham, mu faham, barulah faham. Okay, jadi kita mulakan tahun ini. Saya faham sangat dalam ekonomi sekarang ni, mana mungkin kita nak mudah-mudah masuk korban segedebuk RM300, RM800, tak mampu. Ada banyak perkara lain yang lebih penting dalam hidup kita. Tetapi kalau setiap hari kita menabung, contoh pada tahun itu sahabat, kita ada hutang yang belum langsai. Mana kita nak utamakan? Kita utamakan korban disebabkan apa? Sebab kita ada duit tabung yang sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1. Macam orang pergi haji. Ustazah, saya nak pergi haji tapi saya masih tak settle hutang rumah, hutang kereta semua. Akadnya ketika beli rumah, beli kereta, aku memang nak bayar tiap bulan RM1,000 untuk loan rumah aku. Sebab aku ada pendapatan RM3,000. Contoh kan, jadi pihak bank luluskan loan itu memang mengatakan dia ni mampu sebulan RM1,000. Jadi, dia pergi haji. Boleh ke bank membawang dia? Pergi haji pula dah. Loan kat aku berlambak lagi. Tak boleh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab yang itu memang perjanjiannya nak bayar tiap-tiap bulan. Kita korban setahun sekali. Kita dah tahu kita ada hutang, sahabat-sahabat janji nak bayar hutang RM50 sebulan. Settlekan yang tu. Jadi kalau kita, Ustazah tahun ni saya nak masuk korban, lantapilah hutang saya tu, saya tak nak bayar. Segedebuk macam tu. Memang di situ ada kecelaruan. Tapi kalau hari-hari kita, yang ni untuk tabung korban aku, ya Allah, RM1 sehari. Tapi hok ni daripada duit gaji aku nak bayar hutang aku RM50. So, keuangan kita akan tersusun dengan ilmu yang Allah beri kepada kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong dengan sangat kita beribadah untuk dipandang Allah. Kita beribadah bukan untuk siapa-siapa makhluk Allah. Jadi anda yang tidak berkorban tahun ini, anda bukan hina-dina sebab ini sunat muakkad, bukan wajib. Cuma kenapa Ustazah cerita tabung korban sehari RM1, tabung korban sehari RM2. Contoh, Ustazah nak bagi anda menjemput rasa. Indah, sahabat-sahabat, indah. Okay, banyak di kalangan kita yang tak sedar kehadiran Zulhijjah, yang tak tahu apa kelebihan ibadah korban. Kesian. Kita sama-sama Islam, kita sama-sama mendambakan syurga Allah. Yang duk berbuat macam-macam ni pun belum tentu syurga. Tapi bayangkan kalau kita duk baling umpan yang ada pancing, yang ada umpan, baling 30 kali, mungkin dapat 3 ekor ikan kecil. Kalau balingnya baru 3 kali, memang susahlah nak dapat, sahabat. Macam tu. So, apa je saranan ibadah, wajib apatah lagi, sunat pun kita nak taat, sebab kita tak tahu yang mana yang Allah terima. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, justru benda ni wajib untuk kita tukar setiap tahun. Kita makin tua, sahabat, kita makin tua. Takkanlah setiap tahun kita masih, orang raya haji pagi tadi dah start Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar sayup-sayup di telinga kita daripada masjid dan surau. Tak ada rasa ke, sahabat? Kita bukan nak tukar baju raya setiap tahun. Kita bukan nak huha-huha. Kenapa tak ada rasa hari raya haji? Sebab tak ada lagu satu hari di hari raya. Sebab tak ada lagu tu. Lepas tu kita pun tak rasa nak beraya. Bukan soal rayanya, soal nak mengakrabkan diri kita dengan Allah. Tolong Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sayang anda semua kerana Allah. Kita sama-sama orang Islam. Sepatutnya semua syariat dalam agama Islam ni kita ketahui. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Okay, kita kesian kalau hak ni amal, hak ni tidak, hak ni ambil tahu, hak ni tidak. Jadi macam mana nak kabur lagi dah? Kan saya lupa nak pakai sarung pegang. Ucuk jatuh, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Handphone ni dah sakaratul maut. Tengok dah terbelah-belah. Semalam ada sahabat saya, dia masukkan gambar
Dia masukkan gambar rumah dia masuk ular tau. Kami ni kawan-kawan sekolah memang dah kenal dah. Kawan-kawan sekolah sama-sama duduk asrama dulu, di close group kami, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang kenal dah, yang mana takut tengok gambar pun takut dah, kan? Boleh tercampak handphone semua. Semalam tadi ada seorang sahabat saya, nasib baik saya tak buka lagi video tu. Kawan saya rumah dia masuk ular, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So dia buat video, bomba datang dapat tangkap ular tedung tu. Lepas tu kawan saya yang seorang lagi ni duk buka-buka tengok video ular tu, dia campak handphone. Saya pun pernah pecah handphone semata-mata campak sebab nampak gambar ular. Jadi ustaz dah faham sangat. Kan kami handphone, ustaz tengok handphone saya tengok handphone ustaz tu biasa. Kadang-kadang bila saya tak tengok WhatsApp, dia nampak ada video ular tu, dia cepat delete. Yang abang nak cerita sesuatu apa dia? Tadi dekat grup awak sekian-sekian, dekat family group dekat ni sekian-sekian, dekat message sekian-sekian, dia hantar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia hantar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gambar ular. Ular ke ular? Kan marah orang Kedah. Lepas tu ustaz kata, sebab ustaz sebut sedap, ustaz sebut tak sedap. Jadi tu mana gambarnya? Abang dah delete dah faham sangat dah abang dah delete. Gitu sahabat-sahabat, jangan kata campak-campak handphone saja ni. Sekejap saya nak baca mesej dari Afika. Pagi ni gerak ke untuk bantuan saya kena pilih urus apa mimpi petang sikit. Okey sayang, Kak Long duk mengajak ni, saya pergi habaq nah. Bagi tahu bagi nombor akaun sekali. Bye bye. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ini kes baling sebab ustaz dah balik daripada misi bantuan banjir Baling. So ustazah nampak Da'i Afikah, kampung dia dekat Baling. Hari ni pun ada program bantuan. Jadi ustazah duk PM tepi dia lah sebelum subuh tadi apa yang boleh dibantu, sebab ada lagi sikit-sikit yang terbank in dekat akaun Darul Fawaz atas referen banjir, infak banjir kan, macam suruh tulis hari tu. Tu saat ni duit ni macam mana pula ni, abang dah balik ni. Jadi sahabat-sahabat kami kat sana ni ada lagi. So bila ustazah dah bagi tahu ustaz dah balik, dah stop tu, anda carilah yang lain-lain yang anda percaya hidup buat tu. Tapi kalau masih ada lagi dekat akaun kami, so kita akan carilah sahabat-sahabat yang kami buat ni, okay, untuk kita salurkan duit tu ke situ, insya-Allah. Baik. Pukul berapa dah ni? Ya Allah. Okay. Hari ni saya tak ada kelas, tapi saya ada satu janji dan ustaz bagi tahu pukul 5 pagi tadi ada seekor lembu sampai kat surau kami. Sebab tahun ni surau kami tak buat kurban, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi sebagai pengimarahan kan, kejiranan dan sebagainya, ada seorang hamba Allah ni berikan seekor lembu. Jadi bolehlah ustaz kata seronoklah kita di suasana. Kita tak nak di suasana ibadah kurban di kawasan perumahan, di perkampungan, sahabat-sahabat di satu-satu komuniti kita nyahkan pergi. Kesian. Sebab apa sahabat-sahabat, nanti anak-anak kita, cucu kita, generasi bawah kita tak tahu pun benda tu. Kan kita nak tunjuk kat depa, daripada lembu turun daripada lori, ditambat macam mana, besok ditumbangkan, disembelih, dilapah daging, hatta dimakan beramai-ramai. Yang mana kita boleh makan, yang banyak ni kita agihkan 1/3 untuk orang yang masuk kurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi tak salah diagih-agihkan kepada kejiranan. Jadi ini semua sunnah ya sahabat-sahabat, walaupun ibadah setahun sekali. Yang ni kalau kita faham, Masya Allah, kita takkan rasa ketinggalan. Okay, sebab yang masuk korban pula, ingat, sebenarnya yang kita nak sembelih adalah nafsu dan kejahatan kita. Ini masuk korban ke main canang sana sini, akulah yang masuk 70 bahagian, kau dah kenapa? Kan, subhanallah. Bukan untuk kita makin bongkak dan takabur, tapi untuk kita makin meleburkan takabur. Ini tujuan kita, untuk menyembelih nafsu dan kejahatan kita. So saban tahun kita dihidupkan makin menundukkan hati, bukan makin mendongakkan hati menjadi manusia yang bongkak. Wallahu alam. Tajuk hari ini 266. Okey, para wali itu mempunyai kemuliaan mereka masing-masing. Sekali lagi, siapakah wali? Ya, Kak Zaliha Zainal, laju sangat komen-komen ni. Jadi saya kata, apa aja yang diorang tulis ni? Kadang-kadang bila ustazah macam ada masa free, ustazah pun buka balik sahabat. Apa yang saya cakap ni saya buka balik, saya bacalah komen-komen anda.
Zaina pun kata suara slow. Ina Salina pun kata slow. Saya tak boleh nak bantu. Okay, sebab saya pakai iPad. Siapa yang pandai iPad Apple ni sahabat nak adjust dia? Okay, sebab dia tak match dengan handphone jenis apa macam tu. Kalau saya pakai handphone cabuk saya ni, handphone cabuk. Saya pakai handphone cabuk saya ni, macam tak ada orang komplain langsung. Tapi saya tak selesa, mata saya sakit. Jauh je jadi bunyinya kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, Allah, Allah. Okey, kita hari ni saya nak bacakan 266. Kita dah belajar dalam kitab Al-Tahzan, baru kita faham wali Allah. Wali Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita duk rasa siapa? Rupa-rupanya semua kita berhak dan berpotensi untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi kekasih Allah. What? Ustazah ni memang macam-macam lah pendapat dia. Pelik-pelik dah ni. Mana ada kita boleh jadi wali Allah? Sahabat, jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Bila kita menjadi kekasih Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita Siti Hazar bukan membunuh nafsu sayang. Kita gunakan nafsu ni bukan dihapus tapi diurus. Nafsu ni bukan dimatikan terus, tapi dia diurus, bukan dihapus. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau dari iPad, AV-nya jelas sangat kan? Itulah saya rasa jenis sebab iPad Apple kena gigit ni dia macam cluster-cluster sikit. Tembak kan iPad. Saya handphone pakai handphone saya mudah-mudahan tak Samsung lah, tapi handphone Samsung. Okey, yang ni sahabat nampak macam semua orang okey, tak ada komplain sangat. Tapi saya macam ni kalau tengok dekat handphone, makin dah tua kan. Jadi saya buka mata besar sikit macam tu. Lepas tu tab Samsung saya pula dah beberapa bulan jugalah sejak saya pakai iPad ni saya tak guna. Bukan sebab apa, sebab bila saya buka Facebook dia ada problem. Saya pun tak faham macam mana. Okay? Jadi saya minta maaf bagi yang tak clear. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita nak belajar ni. Antaranya yang kita belajar tempoh hari, wali Allah merasa rindu setiap kali nak solat. Wali Allah menanti-nanti waktu solat. Wali Allah bila bersolat terasa sangat sedang berdepan-depan dengan kekasihnya. Sahabat, macam mana pula kita dengan kekasih kita nak sembrono saja? Dulu-dulu masa nak pergi dating dengan kekasih, kau main touch up sana, touch up sini. Sekarang bila kita nak berjumpa dengan sang kekasih yang sebenar, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula kita? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Handphone yang cabuk kat Siti Rozia, saya punya handphone pun cabuk juga. Jadi Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yelah, handphone iPhone jelas, handphone Redmi slow. Kan tu Kak Habibah Rasul dia dah try dua handphone. Tu dia hebat. Macam-macam nak belajar. Saya pun kena jugalah sahabat-sahabat, kena upgrade benda-benda ni sebab saya tak reti. Tapi saya tak ada masa nak godek-godek. Okay? Kalau sahabat tim khidmat bantu, adalah caranya. Baik. Berikut ini kisah yang dialami oleh Shilah bin Ashyam, seorang tabi'in yang terkenal dengan ibadah dan zuhudnya. Bila kita cerita tentang tabi'in ni pengikut. Pengikut kepada siapa? Pengikut kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana? Yang sempat hidup bersama Nabi SAW. Tetapi tabi'innya tak sempat hidup bersama Nabi SAW. So daripada Rasulullah SAW turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi', turun kepada para tabi'in. Maksudnya macam mana? Tabi'in ni orang-orang soleh, insya-Allah waliullah yang meniru kehidupan para sahabat, sahabat yang belajar direct dengan Nabi SAW. Maknanya kita nak ragu-ragu lagi ke? Subhanallah sahabat, contoh yang Ustazah cerita pasal buku Ayah Berlari ke Syurga tu kan, semalam Ustazah tunjuk. Dia bukan golongan tabi'in, sahabat apatah lagi Nabi memang taklah. Okay? Tapi kenapa kita baca kisah hidup dia, kita rasa jawapannya dia duduk di zaman mana pun
insya-Allah dia berhak dan boleh menjadi wali selagi mana dia betul-betul menjadi hamba yang super soleh, tunduk patuh kepada Tuhannya. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Suatu hari dia memutuskan pergi ke wilayah utara untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Farida kata, Vivi cabuk akak ni dapat dengar jelas. Jangan duk sebut handphone saya cabuk buruk. Farida kata Vivi cabuk akak ni dapat je dengar dengan jelas. Macam itulah. Jadi kita pun tak tahu kan sama ada lain internet ke apa. Kita bukan pakarnya. Okey sahabat-sahabat baik. Ketika kegelapan malam telah menyelimuti bumi, dia pergi ke dalam hutan untuk melaksanakan solat. Sahabat jangan pelik sebab dulu-dulu mana ada orang rumah selesa macam kita, masjid yang begitu gah, pergi ziarah mana-mana musafir, R&R ada tapi tak nak singgah solat. Masjid tepi jalan tapi tak singgah solat juga. Orang dulu masjid R&R semua tak ada, tapi tiba waktu solat mereka masuk ke dalam hutan untuk melakukan solat. Dia masuk di antara celah-celah pohon, berwuduk dan berdiri untuk solat. Cabuk tak tahu cabuk. Okey, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rusnani kata suara Ustazah jelas sangat. Rusnani pakai handphone apa? Ini bukan pertandingan handphone siapa mahal, handphone siapa murah Sebab kadang-kadang itulah tadi siapa cakap handphone saya cabuk tapi boleh dengar jelas. Itulah kadang-kadang rasa macam nyesal je beli mahal-mahal macam tu. Kak Ji, apa khabar? Nur Syafwana 530 stars. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Seorang tabi'in ini dia masuk antara celah-celah pohon berwuduk dan berdiri untuk salat. Tiba-tiba muncul seekor singa yang sangat buas mengaum dan mendekati Syilah yang sedang solat. Singa itu perlahan-lahan mengelilinginya. Ya Allah, kalau kita macam mana? Lintang pukang lari tak payah singa. Lipas depan kita pun kita lari lintang pukang. Alamak, lipas ni kau pergi sana kan. Lemahnya iman kita sahabat. Tapi subhanallah, para pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang setia, walaupun tak hidup sezaman dengan Nabi SAW, dikelilingi oleh singa, dia masih tidak menghentikan solatnya. Setelah menyelesaikan 2 rakaat solatnya, Silah bin Asyam mengucapkan salam. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik singa itu tak jawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Singa itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mana tadi? Kemudian dia berkata kepada singa, bercakap tu dengan singa, dia berkata dengan singa, jika kamu diperintahkan untuk membunuhku, maka makanlah aku. Jika kamu tidak diperintahkan untuk itu, biarkanlah aku bermunajat kepada Rabbku. Masya Allah. Singa itu pun mengibas-ngibaskan ekornya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sahabat tahu apa berlaku kepada Syilah Asyam tadi, seorang tabi'in. Dia sangat yakin dengan Tuhannya. Aku sedang menyembah engkau ya Allah. Tiba-tiba engkau datangkan singa. Ingat, kitab Al-Tahzan mengajar kita, takkan datang sesuatu pada kita, takkan berlaku sesuatu pada kita tanpa Allah yang datangkan, Allah yang izinkan. So singa tu Allah yang tunjukkan ways kepada dia untuk mengelilingi Syilah bin Asyam tengah solat dalam hutan. Tapi Syilah Asyam tetap juga mengatakan, kalaulah memang Tuhan menghantarkan engkau untuk membunuh aku, memakan aku, makanlah aku, wahai singa. Tapi kalau Allah tidak menghantarkan engkau untuk begitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, izinkanlah aku untuk bermunajat kepada Tuhanku. Singa ni tak masuk sekolah pun, tak ada PhD pun, tapi faham bahasa. Aku bukan dihantar Allah untuk makan hang, saja nak test keimanan hang. So dia dah dengar Syilah bin Asyam mengatakan demikian, dia pun mengibas-ngibaskan ekornya. Ingat dah ready nak terkam Syilah bin Asyam, tapi rupanya dia pergi meninggalkan. Masya Allah sahabat. Macam kita
Tapi bila dengar cerita macam ni, hampa jangan duk buat perangai pula nak balik Kelantan 24 jam, nak singgah harian orang queue panjang. Tak apa, kita pergi masuk dalam hutan tu, kita semayang. Dah tahu dah dalam hutan tu ada singa, harimau, gajah, bagai yang bahaya. Kita nak pergi masuk dalam hutan. Itu namanya menyerah diri kepada ajal. Faham ke tak faham? Jika anda tidak percaya, ni kadang-kadang, ya ke Ustazah ada cerita macam ni? Dr. Aida Al-Qarni dah tahu dah ada orang nak membawang dia. Jika anda tidak percaya, silakan baca buku Al-Bidayah wan Nihayah dan buku-buku sejarah lainnya. Disebutkan dalam buku-buku biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Safinah, seorang hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibebaskan, dan beberapa temannya berjalan menyusuri tepi pantai. Ketika mereka memutuskan ke daratan, tiba-tiba ada seekor singa buas datang ke arah mereka. Allahu Akbar. Safinah berkata, wahai singa, cakap lagi dengan singa, sahabat. Wahai singa, saya adalah salah seorang sahabat dan pelayan Rasulullah. Mereka adalah teman-temanku sehingga tidak ada alasan bagimu untuk menerkam kami. Seketika itu juga singa tersebut mengaum yang sangat kuat hingga suara mengaumnya hampir kedengaran wilayah hutan tersebut, lalu ia berpaling lari. Tak jadi makan akan manusia itu. Bila manusia itu dengan confidentnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bab singa ni sahabat, kalau anda ingat lagu Sunnah Berjuang, lirik dia sangat hebat. Pun ada tentang singa. Sekejap saya cari. Kita tengok Berjuang menempa susah. Tak ada ni. Ada perkataan singa. Saya rasa tak silap. Saya selalu dulu. Ni tengok bagaimana seorang kekasih Allah. Malamnya bagai rahib merintis sayu, dihiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa di rimba, memerah keringat mencurah tenaga. Ini pejuang, yakni mujahid zaman dulu. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan jiwa pejuang, jiwa mujahid. Masya Allah, berjuang tak mana tadi? Hilang dah. Saya nak cari perkataan singa tu je. Ni. Siangnya bagaikan singa di rimba, memerah keringat mencurah tenaga. Masya Allah. Siang tu dia hero sungguh, pejuang sungguh. Masya Allah, ibarat singa yang berada di hutan belantara. Tapi malam hari kelihatan lembek di hadapan Tuhannya, jatuh air mata terkenangkan ingat dosa-dosanya. Kita sahabat salah tunjuk hero. Salah tunjuk hero. Kalau bab nak membongkakkan diri nombor 1. Tapi kat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Banyaknya orang hari ni bercerita tentang apa ni? Kita bercerita tentang cabuk. Masya Allah. Kan? Sebab ini satu lagu Sunnah Berjuang. Saya selalu nyanyikan pada anda perenggan yang mana? Berjuang memang pahit. Berjuang tu pahit. Kerana syurga itu manis. Berjuang memanglah pahit. Berjuang dalam bab apa lagi-lagi jalan menuju Allah yang diredai Allah pahit. Kerana kita tahu balasannya adalah syurga yang manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Ya Allah, bukan kita belajar daripada Quran saja, bukan kita belajar daripada hadis Nabi sahaja. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lirik-lirik nasyid yang macam ni buat kita insaf. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Ya Allah, berjuang ertinya terkorban. Kalau nak berjuang, mesti ada pengorbanan.
banyak yang terkorban kadang-kadang. Kesayangan kita, subhanallah sahabat, nak merebut syurga ni bukan mudah. Rela terhina kerana kebenaran, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana ataupun syurga. Subhanallah, indah kan? Lirik-lirik lagu yang ditulis oleh orang-orang hebat, sahabat-sahabat. Subhanallah, kita nak sebutkan macam mana? Kan kalau kita faham sesuatu, banyak membaca, banyak ilmu, akan melahirkan tulisan-tulisan yang indah. Tapi kalau kita merepek meraban, kan, nak marah orang pun tulis kat Facebook. Pelik-pelik dah, kenapa kau ni? Gaduh dengan laki pun nak sindir-sindir dalam Facebook. Orang tak tahu, akhirnya semua jadi tahu. Tak payah, sahabat, tak payah. Akhirnya yang terbuka pekung di dadanya adalah diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa ini tiada yang mengingkarinya, kecuali orang yang bongkar. Kerana sesungguhnya dalam sunnatullah yang berlaku atas makhluknya sendiri, banyak terjadi peristiwa sama yang membenarkannya. Sahabat tahu, kisah-kisah macam ni tak pelik dalam buku-buku sirah. Ini bukan kisah-kisah rekaan, ciptaan, dongengan. Bukan, sahabat-sahabat. Bukan tahyul, bukan. Ini terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kalau, katanya Dr. Aida Al-Qarni, kalau saja bukan kerana pertimbangan terbatasnya halaman ini, pasti akan saya kisahkan puluhan kisah sahih yang sama dengan kisah di atas. Kalaulah tak sebab hangpa duk bab 281 pun lambatnya nak habis kitab Al-Tahzan ni, tebalnya buku ni. Dr. Aida Al-Qarni, kalau tak sebab kekangan halaman muka surat buku ini, dia nak share lagi cerita-cerita. So kat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak tahu kisah-kisah macam ni? Daripada majlis-majlis ilmu. Namun cerita di atas sudah saya anggap mewakili perbahasan ini. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tujuan daripada semua ini adalah agar anda tahu bahawa Yusmaryanti Yusof boleh Google lirik lagu Sunnah Berjuang. Lirik lagu Sunnah Berjuang. Apa ni? Allah Allah mendengar sambil sidai kain. Dengar Ustazah Nasyid tinggal kain. Ya Allah. Betul Kak? Sayu Syahdu. Sayu lirik dia, Syahdu lirik dia. Ambillah pelajaran. Ini hampa duk tah lagu. Kalau lagu orang putih, lagu Korea tu sekejap je hafal, walaupun hampa bukan anak Korea, anak orang putih kan. Kemain lagi. Tapi lagu-lagu nasyid ni, ya Allah, deep sahabat-sahabat. Deep. Cubalah kenali. Sebab tu kadang-kadang apa yang dia tulis tu isi Quran terkadang. Apa yang dia tulis tu apa yang Nabi ajar. Sebab tu dia menusuk dalam hati kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Ada orang tak faham perkataan meraban. Merepek meraban. Aduh, inilah sebab Al-Tahzan ni round the world. Dia berjalan-jalan satu Malaysia. Jadi orang Perak faham bahasa orang Kedah contoh. Orang Nogori tak faham bahasa orang Kedah. Hampa duk kelas bahasa lah pula kat sini. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa sahaja yang tidak luput daripada pengawasannya. Sesungguhnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyertai manusia. Begitu juga kelembutan, kesaksian dan pengawasannya. Masya Allah. Kita nak tutup kuliah hari ini dengan suratul Mujadalah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama Siti Jawahir Jaafar. Masya Allah, bagus, bagus. Wah, ada yang buat biskut raya. Seronoknya. Masya Allah. Okey. Maksud ayat ini sangat memberi kesan pada hati Ustazah ketika baca tadi, sahabat. Subhanallah. Tiada perbicaraan rahsia antara 3 orang. Kita 3 orang duk
melainkan dialah yang keempatnya. Ingat kalau kita panggil geng-geng kita saja, jangan bagi tahu yang 30 orang tu. Ni kita bertiga je tahu. Ingat, yang keempatnya adalah Allah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan duk rasa yang kita duk sembunyi-sembunyi hatta dalam hati Allah tak tahu. Ingat, yang keempatnya adalah Allah. Tak rasa takut ke sahabat? Dan tiadalah pembicaraan rahsia antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula perbicaraan rahsia antara semua jumlah orang yang kurang daripada itu ataupun lebih banyak. Kan sahabat-sahabat? Melainkan dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kalau kita bersendirian, datang singa, jangan rasa Allah tak tengok aku, Allah tak tolong aku. Allah ada bersama aku. Tapi sahabat, kalau dah dikabarkan, lepas dengar kuliah Ustazah Zaini, okey, lepas ni aku nak cuba sembahyang dalam zoo negara dekat kandang singa. Singa tu pula dah 3 hari tak makan. Aku nak solat sebelah dia. Aku nak tengok Allah jaga aku ke tidak. Allahmu, kalau bab cabar-mencabar nak jadi nombor 1, hero sangat lah tu konon. Hero sangat, suruh bangun sembahyang subuh pun liat. Tapi nak tunjuk hero dekat TikTok, dekat segala nak diviralkan, kan main hero lagi. Kan? Kemarin membebel di awal, sekarang membebel di akhir. Jadi habis dah bab 266. Besok raya. Ustaz kata yang nak ngajar latahzan ke? Esok raya ada latahzan juga ke? Ada memang Raya Idul Fitri hari tu pun di Mekah saya tak cuti. Raya puasa tahun lepas di sini pun saya tak cuti. Ini kan lagi raya haji. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berhari-hari nak raya ni sampai habis hari tasyrik. Masya Allah, kita nantikan besok hari. Besok Ustazah nak kata sedih tapi tak boleh sedih. Nak marah tapi kena sabar. Kan sahabat, maksudnya gitu. Sebab Ustaz Azwan akan mengimami solat Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah di surau Al-Ittifaq. Sepatutnya Ustazah bersama di sisinya, tapi disebabkan Ustazah dapat amanah daripada TV Al-Hijrah, berkebetulan Idul Adha jatuh pada hari Ahad, makanya itu waktu giliran Ustazah. Bila TV Al-Hijrah kata, Ustazah please boleh tak Ustazah berlive pada pagi Idul Adha, yang Ustazah rujuk dulu adalah Encik Suami. Bila Encik Suami kata tak apalah yang dia pun minta tolong tu, tak apa, abang dekat surau, awak dekat TV Al-Hijrah. So besok saya akan solat Idul Adha di Masjid Negara. Masjid Negara, jalan kaki je ke TV Al-Hijrah. Saya kata, Ustazah ni dah habis ABC ni, Ustazah boleh solat raya tak kalau nak bersiaran pagi raya? Boleh Ustazah. Ustazah pergi dulu, lepas je Ustazah habis, selalunya Ustazah tak tunggulah apa lama-lama kat situ kan. Lepas-lepas bagi salam tu cepat-cepat bangkit, sebab 3-4 tahun lepas kot Ustazah ada bersiaran juga di pagi raya. So dapat solat solat raya di Masjid Negara, jalan kaki ke TV Al-Hijrah. Hampa tengoklah besok ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sama-sama berjuang mengikut jalan masing-masing. Asal sahaja perjuangan itu mudah-mudahan mendapat redanya Allah. Maka macam Ustazah cakap tadilah, ada benda yang kita kena korbankan. Jadi apa saja yang baik-baik. So pagi Ustazah di TV Al-Hijrah, kemudian Ustazah berada di rumah bapa Ustazah. Lepas tu tengok keadaan sama ada Ustazah boleh pergi ke surau rumah Ustazah atau tidak untuk menyertai ibadah korban. Sebab adik yang jaga bapa tu, dia ada urusan untuk korban di madrasah anak dia. Jadi Ustazah kalau tak ada adik-beradik yang lain, duduk dekat rumah bapa lah. Maka mesti ada peluang untuk berlatahzan. So tak kira pukul. Orang utara kata tak kira pukul. Ustazah ready je, Ustazah habaq. Tapi tak boleh nak live raya-raya kan, tak boleh nak live, anda boleh dengar ulang siar. Tidak ada cutinya latahzan. Tahniah sahabat-sahabat yang istiqamah. So tanpa kita sedar, dek kerana kita istiqamah tanpa cuti, kitab yang setebal ini telah dihabiskan sebanyak ini dan bakinya hanya tinggal ini. Sahabat, Masya Allah, begitulah kita kalau menabung sehari RM1.
kita tak mampu macam mana pun, tiap tahun kita mesti mampu ambil satu bahagian korban. Kita upgrade lagi. Sehari RM2. Dia bila dah istiqamah, dia rasa lazat, sahabat. Kena buat, kena buat. Latih tubi diri anda untuk belajar istiqamah daripada tabungan yang sehari RM1. Ustazah dah buat dah. Okay, Ustazah dah buat, sebab tu Ustazah boleh bercerita dengan anda betapa indahnya. Tak mesti kaya. Tak mesti kaya. Kalau kita pegang amanah Allah, kita rasa macam, ya Allah, rupanya aku kena buat dulu. Engkau yang mempermudah. Okay? Salam sayang. Semoga ibadah kita pada hari ini, besok hari diterima Allah. Yang berpuasa bukan saja menahan lapar dahaga, jaga mulut kita. Jaga jari jemari kita. Jaga seluruh panca indera kita daripada bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Sayang semua kerana Allah. Salam Idul Adha. Mudah-mudahan tersembelihlah nafsu dan segala kejahatan dalam diri kita. Saban hari kita makin menjadi orang-orang yang sabar. Seperti Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar berita, wahai anakku, Allah memerintahkan untuk aku menyembelihmu. Kata Nabi Ismail, engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar, wahai Allah, wahai ayah. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga kita setakwa. Walaupun tak layak nak sebut, kita nak mencontohi takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan of course Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan mereka jua kita bertemu di dalam syurga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.